Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan memulakan kelas kita untuk subtopik yang terakhir bagi bab yang kelima, yaitu gelombang elektromagnet. Tapi sebelum itu saya akan bincang soalan-soalan dalam modul dalam latihan yang lepas ya. Jadi saya akan share screen ya. Nampak paparan? Nampak cikgu. Oke. So yang ini adalah soalan dalam latihan yang lepas, betul? Yaitu soalan 5.6. Okey. Abaikan yang ada tulis-tulis merah itu sebab itu adalah kerja kita yang lepas. Okey, sila pastikan kamu rujuk kamu punya modul. Okey, dalam soalan dalam modul, satu eksperimen yang dijalankan menggunakan satu sumber cahaya monokromatik. Okey, sini dia adalah sebut, dia sudah sebut. Okey, sini dia sudah sebut monokromatik. Kemudian raja 5.6 ini menggunakan, menunjukkan corak pinggir yang terhasil menggunakan cahaya merah. Okey, maksudnya cahaya merah. Dan kemudian raja yang di bawah itu dia menggunakan cahaya biru. Okey, jadi kita akan bincang jawapan dan cikgu mau dalam masa yang sama kamu akan buat pembetulan lah. Nampak paparan kan? Nampak cikgu. Nampak. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan monokromatik? Mono in other words dia lebih dikenali sebagai satu. Jadi maksudnya dia di sini adalah cahaya monokromatik mempunyai satu panjang gelombang. Okey, satu saja panjang gelombang. Kalau cahaya nampak, cahaya yang kita nampak hari-hari, dia ada beberapa siri sinar cahaya. Violet, ungu, apalagi itu merah, apalagi itu hijau. Jadi masing-masing mempunyai panjang gelombang yang berbeza. Jadi ini kita tidak panggil sebagai mono sebab dia ada banyak. Jadi maksud dia mono, kalau dia merah maka merah sahaja yang keluar. Jadi dia ada satu panjang gelombang. Okey. So kita lihat soalan yang seterusnya B. Okey, menggunakan corak pinggir pada rajah 5.6A dan B, nyatakan dua pemerhatian tentang apa? Kamu tengok ni, key point dia, jarak antara pinggir-pinggir beturutan bagi cahaya merah dan cahaya biru. Jadi itu adalah kamu punya key point. Biasanya sini dia akan bagi dua markah sebab dua pemerhatian. Okey, kita tengok gambar raja. Okey, so dua pemerhatian. Ingat keywords yang kamu kasih garis tadi ya. Jadi, saya padam dulu. Okey, dua pemerhatian. Pemerhatian yang pertama, kamu boleh lihat secara menyeluruh. Kalau yang ini adalah cahaya merah. Tengok panjang gelombang dia. Panjang gelombang maksudnya jarak antara pinggir-pinggir beturutan dengan cahaya biru. Kita nampak sini lagi besar berbanding yang cahaya biru. Jadi kita boleh letak sini jarak dua pinggir
berturutan bagi cahaya merah adalah lebih. Kau boleh tulis begini ya, simbol. Lebih daripada cahaya biru. Okey. Nampak? So itu adalah pemerhatian kamu. Biasanya pemerhatian itu kamu perlu membuat perbandingan. Okey, yang kedua. Tadi kita bandingkan dua gambar raja. Sekarang ni kita tengok untuk masing-masing gambar raja. Jarak di antara yang ni sama dengan sebelah dan sama lagi dengan sebelah dan sama lagi dengan sebelah. Begitu juga dengan cahaya biru ini sama. Maksudnya kita boleh andaikan jarak di antara kalau merah dengan next merah dia adalah sama. Atau biru dengan next biru dia adalah juga sama. Jadi kita boleh, pemerhatian kita adalah jarak dua pinggir berturutan bagi setiap pinggir cahaya merah adalah sama. Ataupun mungkin kamu sebut dia jarak di antara jarak dua pinggir berturutan bagi setiap pinggir cahaya biru. Yang merah kamu tukar jadi cahaya biru adalah sama. Pun betul juga ya. Jadi maksudnya kamu punya pemerhatian itu boleh dapat 2 markah. Pastikan ayat lengkap dan boleh menggunakan simbol ya. Oke, saya teruskan yang ini yang sudah kita bincang baru saja. Kita teruskan dengan soalan yang ke-C. Bandingkan panjang gelombang cahaya merah dengan cahaya biru. Okey, kita mau buat perbandingan. Jadi, kita nampak sini panjang gelombang cahaya merah dengan biru, siapa yang lebih panjang? Panjang gelombang cahaya merah itu lebih panjang berbanding panjang gelombang cahaya biru. 2 pinggir berturutan maksudnya sebenarnya dia adalah panjang gelombang ya. Yang ini, panjang gelombang. So sini bolehlah kamu tulis panjang gelombang untuk cahaya merah lebih daripada panjang gelombang cahaya biru. Tapi kalau kamu lupa dia punya simbol, jadi kamu boleh juga tulis dalam bentuk ayat. Okey. So namakan fenomena gelombang. Jadi ada berapa sudah fenomena gelombang yang kita belajar? Fenomena satu dia adalah pantulan, kemudian kedua adalah pembiasan, ketiga adalah pembelauan, keempat adalah interference gelombang. Jadi fenomena yang kita sedang bincang adalah interference gelombang ya. So itu adalah fenomena gelombang. Okey, saya teruskan perbincangan untuk soalan yang terakhir dalam modul kamu lah. Soalan 5.7. Okey, Raja 5.7 menunjukkan sebuah sistem radar di sebuah lapangan terbang. Jadi isyarat dihantar dari sistem radar untuk menentukan kedudukan kapal terbang. Okey, jadi next dia punya soalan adalah, boleh nampakkah? Boleh. Oh, boleh. Okey, so ini ada juga dalam soalan kamu ya. Okey, dalam kalau kamu kurang jelas dalam telefon kamu, ada dalam skrin itu dia ada satu segi empat, kamu boleh klik untuk besarkan skrin ya. Okey, dalam soalan yang keempat ini, soalan yang terakhir ini kita perlu memilih sistem radar. Okey, memilih sistem radar. Okey, so sini dia ada sistem radar K,
ada sistem radar K, kemudian L, M, dan N. Sebelum kita membuat pilihan, kita cuba kenal pasti manakah ciri yang terbaik. Jadi sini dia minta kita untuk cari sistem radar sesuai untuk kapal terbang. Okey. Diameter piring. Biasanya untuk radar, diameter piring mestilah besar. Okey. Jadi pilihan kita 10 dan juga 12. Okey. Jadi 5 dan 7 tu kita tidak maulah sebab piring dia kecil. Okey. Jarak penerima isyarat dari pusat piring parabola. Okey. Katakan kamu kurang pasti, jadi kita next ciri yang seterusnya. Ini ciri ya. Dia sudah bagi ciri. Okey. Ini ciri pertama, ini ciri kedua, yang ini adalah ciri yang ketiga. Okey, ciri yang ketiga, sistem gelombang yang dipancarkan. Biasanya untuk sistem radar, dia akan menggunakan gelombang yang mempunyai tenaga yang tinggi, ya. Jadi dia akan menggunakan gelombang microwave. Jadi gelombang radio memang tidak. Sebab frekuensi dia sangat rendah dan mudah terbelau. Okey, ketinggian piring. Ini ciri keempat. Ketinggian piring parabola dari bumi. Sebab dia adalah sistem kapal terbang. Jarang kita nampak sistem radar dia rendah. Jadi sebenarnya dia mestilah tinggi. Okey, cek pilihan. Kita tengok pilihan, mana yang banyak right? K kan? K ini betul, yang ini betul, yang ini pun betul. Kemudian L, awal-awal sudah ada X, jadi L tidak maulah. Kemudian M, awal-awal sudah ada 2 yang X, jadi M bukan dalam pilihan. N, hampir ada 2 yang betul, cuma 1 saja yang dia salah. So, N bukan termasuk dalam pilihan. Jadi, walaupun jarak penerima isyarat itu kamu kurang pasti, memenangkan dia mempunyai 3 tik yang banyak, jadi yang ini pun kamu boleh terima. Okey. So, cara menjawab soalan ini, lebih baik kamu buat dia dalam bentuk jadual. Elakkan menjawab dalam bentuk esei. Ini adalah untuk teknik menjawab yang baik. Okey. Ciri. Okey, ciri. Kamu buat dia dalam bentuk jadual, ciri. Alamak. Okey, bolehlah itu. Okey. So ciri sini, yang sini adalah sebab kepada pemilihan kamu. Ada berapa ciri yang kita ada? Ada 1, 2, 3, dan 4. Kamu perlu tulis ciri di sini. Contoh yang pertama, ciri yang pertama. Diameter piring parabola. Okey. Apa yang kamu nampak? Kenapa pilih 10 dengan 12? Sebab dia adalah besar. Okey. Piring parabola adalah besar. Kamu tidak boleh tulis 10 dengan 12. Tidak boleh, salah. Kamu hanya perlukan, sebab ini pun sudah memang ciri. Jadi kamu hanya tulis dia punya ciri. Jadi ciri dia adalah besar. Okey, sebab kenapa perlu memilih diameter piring yang besar? Maksudnya sebab dia sini adalah dapat memantulkan lebih banyak gelombang. Okey, dia boleh memantul lebih banyak gelombang. Okey. Kemudian ciri yang kedua. Ciri yang kedua apa sana? Jarak penerima, nih ya, sebut balik nih. Jarak penerima isyarat dari pusat piring parabola. Jarak. Apa nih sudah? Jadi sini kamu tulis dia punya pilihan. Ini nanti kamu sambung sendiri ya. Pilihan kamu adalah sama dengan panjang fokus. Okey. So sebab kamu di sini, kenapa jarak penerima isyarat sama dengan panjang fokus adalah untuk menerima gelombang atau isyarat yang kuat. Okey. Ciri yang ketiga. Apa ciri ketiga sana?
Ciri yang ketiga adalah jenis gelombang. Jadi jenis gelombang yang kita mau adalah gelombang mikro. Kenapa gelombang mikro? Sebab dia kurang terbelau, tidak mudah terbelau, dan mempunyai tenaga yang tinggi. Ini pun kamu boleh bagi dalam bentuk poin ya. Kemudian ada 4 ciri saja. Kemudian ciri yang keempat, ciri yang keempat adalah ketinggian. Ketinggian, oke, rujuk sini, ciri keempat, ketinggian piring parabola dari bumi. Jadi ketinggian itu pilihan kamu tadi adalah tinggi. Mesti sebut ciri dia di sini ya, tinggi. Oke, kenapa kamu memilih tinggi? Sebab maksudnya tiada halangan semasa menerima gelombang lah. Takut-takut kalau dia rendah, jadi gelombang itu terlanggar oleh bangunan, contohnya begini. Ini. Jadi katakan dia rendah di atas tanah. So bangunan ini tinggi. Jadi maksudnya gelombang yang sampai pun dia sudah ada halangan. Jadi dia tidak akan sampai kepada piring parabola. That's why untuk sistem radar kapal terbang dia perlulah tinggi. Oke, so macam mana pemberian markah? Oke, sini ada 10 markah. Jadi pilihan dan ciri ini 1 markah sudah, sebab betul 1 markah. Kemudian yang ciri yang kedua betul 1 markah, sebab kedua betul 1 markah. Kemudian ciri ketiga betul, sebab betul 1 markah. Dan ciri keempat betul dan sebab betul 1 markah. Jadi jumlah sini sudah ada 8 markah. Mana lagi datangnya 2 markah. Jadi 2 markah barulah kamu perlu nyatakan pilihan kamu. Pilihan sistem radar kamu adalah K. Kenapa? Perlu nyatakan sebab. Sebab apa? Jadi kamu tulis balik yang ciri pertama sehingga ciri yang keempat. Bukan tulis beginilah. Kamu sebut dia, nih. Diameter piring parabola besar, jarak penerima isyarat dari pusat piring parabola adalah sama dengan panjang fokus, jenis gelombang yang digunakan adalah gelombang mikro, dan ketinggian parabola dari tanah adalah tinggi. So itu adalah cara kamu mendapat lagi 2 markah yang terakhir. Pilihan betul dan kamu ada sebut balik semua ciri-ciri yang ada, maka kamu dapat lagi tambahan 2 markah. Jadi sini kamu sudah mendapat jumlah 10 markah. So ini adalah cara menjawab soalan bentuk begini dalam SPM ya. Dan inilah adalah salah satu soalan yang sangat membantu sebenarnya. So paparan jelas? Jelas, Cika. Okay, thank you Ivy. Okay, so kita sudah siap membincang soalan-soalan modul. Jadi hari ini saya akan masuk part terakhir gelombangnya. Jadi dalam part yang terakhir gelombang adalah mengenai dengan gelombang elektromagnet. Oke, gelombang elektromagnet. Elektro maksudnya elektrik, magnet maksudnya magnet. Jadi maksudnya gelombang medan magnet dan medan elektrik dia adalah saling berserenjang. Maksudnya kalau yang ini adalah magnet, magnet. Jadi dia akan berserenjang dengan elektrik. Ini magnet, ini adalah elektrik. Berserenjang maksudnya beginilah. Bersudut 90 derajat. Jadi saling berserenjang antara satu sama lain. Jadi kita panggil dia sebagai gelombang elektromagnet. Dan gelombang elektromagnet
kita sudah tahu dia adalah sejenis gelombang melintang. Antara contoh lain gelombang melintang adalah gelombang cahaya. Okey. So itu adalah gelombang melintang. Antara ciri bagi gelombang melintang, gelombang cahaya adalah boleh merambat dalam keadaan vacuum. Maksudnya tanpa udara pun masih boleh merambat, iaitu di luar angkasa lepas. Okey, jadi dalam gelombang elektromagnet, medan elektrik bersudut tepat terhadap medan magnet seperti yang di atas lah. Dan sini terdapat pelbagai jenis gelombang yang termasuk dalam siri gelombang elektromagnet. Dan yang siri gelombang elektromagnet ini ada berkaitan dengan panjang gelombang dan juga frekuensi dia lah. Okey, apa yang dimaksudkan? Coba kita tengok di bawah. Ini boleh ada juga dalam buku teks kamu ya. Nanti kita get through buku teks sebentar lagi lah. Okey. Yang ini gelombang radio. Paling ke kanan saya adalah sinar gamma. Okey. Beza gelombang radio dengan gelombang sinar gamma. Sinar gamma dia adalah gelombang yang sangat berkuasa tinggi. Maksud dia berkuasa tinggi itu adalah mempunyai tenaga yang sangat tinggi. Jadi kalau penggunaan dia berlebihan boleh menyebabkan kemusnahan. Okey. So itu adalah sinar gamma. Kalau kita tengok di sini, maksudnya kenapa kita katakan dia tenaga sangat tinggi? Sebab frekuensi dia adalah tinggi. Okay? Frekuensi dia tinggi. Jadi kalau penggunaan dia tidak cermat, maka dia boleh mendatangkan perkara yang tidak baiklah. Okey, frekuensi tinggi. Semakin ke kiri, frekuensi dia sebenarnya semakin kurang. Okey, frekuensi semakin kurang. Kita lihat contoh gelombang radio. Okey, gelombang radio. Adakah kita boleh dengar dengan telinga kasar? Maksudnya, adakah tanpa handphone, tanpa alat radio, bolehkah kita mendengar gelombang radio di sekitar kita? Kita tidak akan dapat mendengar dengan telinga kasar. Kita boleh mendengar radio dengan bantuan alat seperti handphone ataupun radio. Baru kita boleh mendengar siaran radio. Tapi kalau dengan telinga tanpa ada apa-apa, memang kita tidak akan dengar. Sebab frekuensi dia adalah sangat rendah. Okey. Bila frekuensi dia sangat rendah, nampak sini, panjang gelombang dia adalah tinggi. Maksudnya gelombang radio di kampung kau boleh dengar apa? Keningau FM. Lepas tu kau pergi kebun pun, kau masih lagi boleh dengar Keningau FM. Lepas tu, kau masuk hutan pun, kau masih lagi boleh mendengar Keningau FM. Kenapa? Sebab panjang gelombang dia sangat panjang. Dia boleh mencapai 10 kuasa 4, 10 kuasa 3 meter. Jadi panjanglah. Kalau dibandingkan dengan sinar gamma, bila frekuensi dia tinggi, maka panjang gelombang dia adalah sangat rendah. Jadi frekuensi tinggi, dia boleh juga membawa tenaga yang tinggi. So ini adalah sinaran dalam spektrum elektromagnet. Jadi ada berapa yang kita ada di sini. Yang pertama sinar gamma, diikuti dengan sinar X. Sinar X, ini biasa X-ray. Kamu terkena X-ray, terus kamu pun nampak tulang-tulang kamu. Maksudnya tinggi ke tidak? Tinggi. Boleh menembusi badan manusia, tisu manusia. Okey, jadi kamu boleh nampak pun keadaan tulang kamu dalam badan. Berbanding gelombang radio, bolehkah menembusi badan? Tidak. Okey, selepas sinar X, sinar UV ketiga, kemudian cahaya tampak yang kita nampak seharian keempat, sinar inframerah kelima, gelombang mikro
ke-6 dan gelombang radio ke-7. Jadi kamu nampak perkaitan frekuensi dengan panjang gelombang. Okey, cahaya tampak. Cahaya tampak juga yang kita nampak seharian, yang kita boleh nampak dengan mata manusia, iaitu ada beberapa jenis cahaya, dia termasuk dalam warna pelangi lah. So itu adalah salah satu juga spektrum elektromagnet. Jadi kenapa semua itu termasuk dalam spektrum elektromagnet? So dia perlulah mematuhi kelima-lima ini. Baru dia termasuk dalam spektrum elektromagnet. Yang pertama, dia mestilah gelombang melintang. Okay. Kedua, gelombang itu boleh merambat dengan halaju cahaya. Berapakah halaju cahaya? Biasanya kita akan tulis dia dalam simbol C sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Sangat laju. Okay. Kemudian dia perlulah menunjukkan sifat-sifat gelombang, fenomena gelombang, mematuhi fenomena gelombang, iaitu pantulan, pembiasan, berlawan, dan interference. Seperti yang kita sudah belajar yang lepas ya. Dan merambat melalui vacuum. Maksudnya boleh bergerak di luar angkasa lepas ataupun boleh bergerak tanpa ada sebarang udara. Jadi, so itu adalah ciri elektromagnet dan juga mematuhi formula gelombang V sama dengan V halaju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan panjang gelombang. Okay. So, unit dia meter saat negatif 1. So itu adalah ciri-ciri yang boleh menyebabkan dia termasuk dalam spektrum elektromagnet. Setakat ni boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, thank you. Okay, saya teruskan dalam sambungan dalam buku teks ya. So ini adalah pembelajaran kita yang lepas, interference gelombang. Oke, ini pun kita sudah masuk. Oke, segelombang elektromagnet. Oke. So nampak sini, ini pada abad yang ke-20, jadi memang ada 7 lah, sinar gamma, baru diikuti sinar X, sinar UV, cahaya nampak, infrared, microwave, dan radio wave. So jumlah dia semua ada 7. Okey, so sama juga yang cikgu sudah bincang tadi, gelombang elektromagnet dia perlulah mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu gelombang melintang, tidak memerlukan medium merambat, jadi boleh bergerak melalui vacuum, dan laju adalah sama dengan laju cahaya, dan menunjukkan fenomena gelombang, iaitu pantulan, pembiasan, pembelauan, dan interference. So yang ini adalah spektrum elektromagnet. Ini maksud cikgu cahaya nampak. Yang cahaya kita nampak seharian. Okay. So setiap gelombang cahaya merah, panjang gelombang dia berbeza. Kalau cahaya merah saja, sebab itu kita boleh panggil dia sebagai gelombang monokromatik. Satu mono. Kalau sekarang ini cahaya nampak dia bukan mono lah, sebab ada banyak cahaya dengan panjang gelombang yang berbeza. Okey, so gelombang radio. Jadi panjang gelombang dia adalah sehingga 10 kuasa 4. Maksudnya panjang lah. Jadi frekuensi dia 10 kuasa 4. Okey, panjang gelombang dia panjang. Banding dengan sinar gamma, panjang gelombang dia pendek, tetapi frekuensi dia sangat tinggi.
yaitu 10⁻²0. Memang sangat tinggi. Jadi sini pun sudah dinyatakan tenaga dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar cara terus dengan frekuensi. Maksudnya sinar gamma dan sinar X membawa tenaga yang besar. Jadi perlulah diurus dengan kaedah yang betul supaya penggunaan tidak membahayakan pengguna. Okey, so aplikasi gelombang elektromagnet. Jadi dalam buku teks kamu, muka surat 222, kamu akan nampak aplikasi-aplikasi bagi spektrum elektromagnet. Gelombang radio biasanya adalah untuk komunikasi jarak jauh, komunikasi tanpa wayar, iaitu sekarang ni ada sudah teknologi. Kalau dulu headphone, kamu perlu connect di handphone untuk dengar lagu. Tapi sekarang ini headphone, kamu wireless headphone, tidak perlu connect dengan telepon, hanya Bluetooth saja. Jadi kamu punya earphone pun boleh dengar lagu sudah. Jadi teknologi semakin canggih. Dulu speaker mesti ada wire. Sekarang speaker hanya connection tanpa wire, Bluetooth saja. Dan kemudian gelombang radio juga digunakan untuk mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Okey, kemudian diikuti dengan gelombang mikro. Biasanya mikro adalah macam tadi, contoh dia adalah untuk sistem radar kapal terbang. Ada juga yang memasak guna gelombang mikro. Kemudian rangkaian handphone, smartphone, komunikasi antarabangsa guna satelit. So ini adalah gelombang mikro. Maksudnya tenaga yang dia bawa adalah tinggi berbanding gelombang radio lah. Dan gelombang radio dia mudah terbelau. Kalau gelombang radio mikro dia tidak mudah terbelau. Okey, sinaran inframerah, infrared. Jadi rawatan sakit otot pun boleh, mengeringkan cat pada kereta, boleh juga memasak, melihat dalam gelap, dan alat, biasanya itu remote control lah. Alat kawalan jauh untuk TV, DVD. So ya, dia akan menggunakan infrared. Okey, cahaya nampak. Kalau untuk tumbuhan, mestilah dia mesti menggunakan cahaya untuk fotosintesis. Untuk kita membolehkan melihat benda. Fotografi, cahaya laser, untuk pemotongan logam, ukur tanah, penghantaran maklumat melalui gentian optik. Gentian optik kita akan sentuh dalam bab yang seterusnya lah, iaitu cahaya. Okey, UV. UV biasanya digunakan untuk mengeraskan tampalan gigi yang warna purple. Kemudian tengok wang kertas itu tulen atau palsu, rawatan jaundice untuk bayi yang baru lahir kena penyakit kuning, so dia akan di expose ataupun disinari dengan sinaran UV. Penulenan air minuman, steril, alat perubatan makanan dan alat perangkat serangga. Okey, X-ray. Macam tadi spektrum X-ray, panjang gelombang dia rendah, frekuensi adalah tinggi. Jadi image sinar X dia membantu doktor untuk mengesan retakan pada tulang, memeriksa organ dalaman. Kalau dari segi lain pula pemeriksaan sambungan kimpalan, mengimbas bagasi di kapal terbang dan menentukan keaslian lukisan. Wow. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. So kita tahu sinar gamma adalah yang paling kuat. So dia boleh membunuh sel kanser dalam radioterapi, sterile, peralatan pembedahan, maksudnya sekali kumpul tu sekali steril lah. Dan kemudian digunakan dalam industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama. Biasanya ini contohnya buah-buahan dari luar negara. Kalau mau makan kiwi, grapes, apalagi apple. Jadi dia akan kirim
Sebelum dia kirim, dia pastikan sudah melalui pemprosesan makanan, membunuh mikroorganisme yang boleh merosakkan buah-buahan lagi cepatlah. Dan saya bila kita sampai dia macam fresh lagi lah. So itu adalah dari segi pemprosesan makanan untuk industri lah. Setakat ni okey? Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu akan terus bincang untuk kerja seterusnya. Bolehkah? Boleh? Okey, dalam muka surat 229, sini dia ada sudut penggayaan. Pengayaan. Penggayaan sudah. Pengayaan. Okey, 229. Iya, nampak ni? Soalan yang ke-12 dan yang ke bawah itu adalah soalan yang ke-13. Okey. Jadi contohnya di sini. Okey, kita tengok soalan yang ke-12. Cek soalan yang ke-12 dalam buku teks kamu ya. Okey. Sini andaikan Anda seorang jurutera, ya. Kemudian berpengetahuan mengenai pantulan, pembiasan dan pembelauan gelombang. Jadi gelombang yang terlibat adalah gelombang air. Jadi Anda kehendaki mencadangkan ciri-ciri reka bentuk struktur binaan untuk memastikan kapal-kapal nelayan dapat melalui muara sungai dengan selamat. Berikan cadangan reka bentuk struktur binaan di muara sungai berdasarkan A, B dan C. Okey. Jadi biasanya soalan ini adalah soalan terbuka. Okey, dia bukan soalan terhad, dia terbuka. Jadi dia adalah agak kebat sedikit. Seperti yang modul tadi kita bincang tu, kamu punya jawapan, dia ni biasanya 10 markah ya. Bila dia dalam bentuk jadual, so sini adalah kamu punya ciri dan sini adalah sebab. Ciri dia sudah bagi sini. Maksudnya struktur binaan yang dapat mengurangkan ketinggian ombak. Contoh, saya bagi contoh lah. Mungkin yang pertama itu kamu mungkin akan buat dia punya penghalang ataupun bina benteng dia tinggi. Yang pertama adalah benteng tinggi. Jadi kamu tulis inilah ciri pertama. Benteng tinggi. Kenapa? Untuk menghalang ombak tinggi bla 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 bla. Okeylah. Struktur binaannya. Kemudian yang kedua itu mungkin permukaan struktur binaan ini apa kamu mau? Kasar. Apa tujuan dia kasar? Supaya bila gelombang yang kena terpantul di semua arah, jadi ombak yang terpantul akan jadi lebih tenanglah. Dia tidak terlalu kuat dia punya kekuatan ombak itu dia berkurang. Dan seterusnya. Ini soalan kedua, ciri yang kedua, ciri yang ketiga, keempat dan kelima. Kemudian nyatakan sebab-sebab. So, 5 ciri, 5 markah, 5 sebab pun 5 markah. Jadi jawapan kamu adalah kamu akan dapat dalam 10 markah. So biasanya soalan dalam SPM dia lebih kurang beginilah. Dan soalan yang ke-13. Soalan ke-13 pun kamu buat begitu juga ya. Buat begini, yang sini adalah kamu punya ciri dan sebab. Boleh? So itu adalah latihan, jadi kita akan bincang dalam grup. Setakat ni okey? Okey, Okey, cikgu. cikgu. Okey, saya stop presenting. Okey, mungkin boleh buka kamera dulu.
Siapa-siapa yang mau buka kamera? Jadi Cikgu harap apa yang explanation modul dan juga kita punya last subtopik hari ini kamu boleh paham lah. Jadi mungkin kelas esok kamu perlu menyiapkan soalan yang muka surat 229 tadi, kemudian nanti kita akan bincang dalam kelas besok lah. Jadi besok Cikgu tidak buat kelas online. Oke. Jadi kita bincang soalan dan mungkin kalau Cikgu sempat kasih sedia kuis, jadi Cikgu akan bagi kuis. Oke, boleh? Oh, baru saya nampak muka si Boleh, Cikgu. Adila. Boleh, cikgu. Ya, hai. Jadi minggu depan kamu mungkin dalam bulan 9 itu belum pasti lagi sama ada kita dapat kembali ke sekolah, tapi kita akan teruskan dengan masuk bab yang terakhir lah ya. Kemudian baru kita akan get through paper 1, paper 2 dan juga macam mana mau menjalankan amali eksperimen di makmal. Jadi setakat itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Kasih cikgu. Iya. Makasih. Makasih, cikgu. Iya, makasih juga.